Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Maisara binti Syahrudin dari kelas 3 Bahari. Saya akan bentangkan tentang kepentingan sistem respirasi yang sihat. Di sini kita akan sentuh 4 perkara, iaitu yang pertama adalah bahan yang mencemarkan udara, yang kedua penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi, yang ketiga cara untuk memperbaiki kualiti udara, dan yang keempat amalan mengekalkan udara yang bersih. Mari kita lihat tajuk yang pertama, iaitu bahan yang mencemarkan udara. Bahan yang mencemarkan udara ada 5. Yang pertama adalah tar rokok. Tar rokok ni adalah salah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok, dan ia juga dalam udara serutan yang akan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan seperti toraks, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchiol dan alveolus, dan ia juga akan menambahkan pengeluaran mukus dan penghasilan kahak di dalam peparu. Dan berpandukan data pesakit kanser peparu, kebanyakan mereka ialah perokok. Dan rokok juga adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser peparu. Seterusnya, mari kita lihat bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok. Di sini ada 12. Yang pertama adalah kadmium, bateri alkali. Yang kedua stearik, lilin. Yang ketiga toluena, pelarut industri. Yang keempat nikotin, racun serangga. Yang kelima amonia, pencuci lantai. Yang keenam aseton cat. Yang ketujuh metanol, bahan api. Yang ke-8 sianida, racun berbisa. Yang ke-9 arsenik, racun tikus. Yang ke-10 metana, asap kumbahan. Yang ke-11 karbon monoksida, asap kereta. Dan yang terakhir butana, cecair pemati api. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida ini lazimnya akan ditemukan dalam asap rokok dan asap exhaust kenderaan bermotor. Karbon monoksida ini juga ialah gas tanpa warna dan tidak berbau. Mari kita lihat persamaan kimian tersebut. Apabila karbon monoksida dan oksigen melesat dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin yang merupakan sebatin yang stabil. Dan ini juga akan menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan. Dan akibat kekurangan ini, sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel. Yang ketiga, sulfur dioksida. Sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara lazim dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jayana kuasa. Sulfur dioksida ialah gas tanpa warna dengan bau yang menyesatkan. Gas ini merengsa laluan pernafasan menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser peparu. Yang keempat pula, nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida yang dibebaskan ke udara lazim dihasilkan oleh pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel dalam kenderaan bermotor. Nitrogen dioksida ialah gas berwarna perang dengan bau yang menyesatkan. Gas ini merengsa laluan pernafasan dan menyebabkan batuk, sukar bernafas dan asma. Dan yang terakhir, yang kelima, jerebu, debu dan debunga. Jerebu, debu dan debunga ini merupakan zarah pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Asap daripada exhaust kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan akan menghasilkan jerebu dan debu. Manakala untuk debunga pula, yang dibebaskan oleh enter ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke suatu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Jerebu, debu dan debunga akan merengsa sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratori seperti asma. Kita pergi pula kepada tajuk yang kedua, iaitu penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi. Yang pertama adalah asma. Asma ini dirangsang oleh kehadiran debu, debunga jerebu, asap rokok dan asap pada exhaust kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Simptom asma termasuklah sesak nafas, semput dan batuk. Yang kedua pula ialah bronkitis. Bronkitis ialah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. Simptom bronkitis termasuklah batuk yang berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Yang ketiga, emfisema. Emfisema ialah keadaan alveolus dalam peparu yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara seperti perengsa dalam asap rokok. Simptom emfisema termasuk sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kejeringan. Pesakit emfisema tidak dapat dirawat tetapi simptom penyakit ini boleh dikawal. Malah, pesakit emfisema ketika mereka sedang berehat, mereka juga memerlukan bekalan oksigen. Dan yang terakhir adalah kanser peparu. Kanser peparu disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser yang dikenali sebagai karsinogen. Bahan kimia ini diserut semasa bernafas. Asap rokok yang mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar, yang boleh menyebabkan kanser peparu. Simptom kanser peparu termasuklah batuk yang berterusan, kahak berdarah dan rasa sakit semasa bernafas.
Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang ketiga, iaitu cara untuk memperbaiki kualiti udara. Yang pertama adalah menganjurkan kempen kesedaran kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam menangani isu ini dengan lebih baik dan ia juga akan meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai perihal pentingnya menjaga alam sekitar. Yang kedua pula ialah gunakan kenderaan yang diselenggara dengan baik. Ini mampu untuk memastikan kenderaan yang kita gunakan dapat meminimumkan pengeluaran gas yang terhasil. Yang ketiga, menggunakan pengangkutan awam. Ia juga mampu meminimumkan penghasilan bahan cemar udara, sekaligus ini dapat mengurangkan bahan cemar yang terbebas ke udara. Dan yang terakhir adalah menanam lebih banyak pokok. Dengan jumlah pokok yang lebih banyak, bermaksud kuantiti gas karbon dioksida dapat dikurangkan. Malah, kuantiti gas oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan juga dapat diperbanyakkan lagi. Dan yang terakhir, kita akan pergi kepada tajuk 4, iaitu amalan mengekalkan udara yang bersih. Yang pertama ialah tidak merokok di tempat terbuka. Kerana di dalam asap rokok itu mempunyai banyak bahan yang berbahaya dan ia juga boleh menyebabkan kanser paru-paru. Seterusnya, tidak melakukan pembakaran terbuka. Ini juga disebabkan kerana dalam asap pembakaran terbuka juga mempunyai bahan yang berbahaya dan ia juga boleh menyebabkan jerebu. Dan yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang yang berterusan. Ini bukanlah cara untuk menakutkan masyarakat, tetapi ini adalah langkah untuk mendidik masyarakat agar bertindak dengan lebih baik. Dan ini juga seharusnya dijadikan pengajaran kepada pihak lain agar lebih berhati-hati dalam menangani hal yang melibatkan kualiti udara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa like.